Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kini berkembali dalam program On The Way dengan tetamu selebriti guest kita lah. Iaitu lain tak bukan bersama Datuk. Datuk apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jangan malu. Datuk jangan malu tu Sengkan pula tiba-tiba. Datuk Gobin atau lebih dikenali sebagai Datuk Tarobin, betul? Mukarrabin. Mukarrabin. Iaitu. Tapi before that Datuk, kita ada hadiah lah Datuk. Saya pakai baju Melayu ni Datuk disebabkan kemerdekaan. Betul. Apa-apa pun saya nak ucap selamat Hari Kemerdekaan yang ke-65. Ya, selamat Hari Merdeka. 65 tahun kita merdeka. Okay Datuk, Okay, saya nak tanya apa Datuk punya perkembangan sekarang, macam mana tubuhnya nama Gobin tu, and then apa perkembangan Datuk sekarang, any update Datuk tengah buat sekarang ni lah. Okey, nama Gobin ni datang pada semasa saya di sekolah rendah lah. Masa dulu nama saya Muhammad Mukarrabin Mokhtaruddin. Tapi orang nak panggil Mukarrabin panjang. So tiba-tiba masa dulu saya suka nyanyi lagu Nirvana. Man Who Sold the World kan. Okay, so terus melekat orang panggil Gobin. So tapi insya-Allah lah, alhamdulillah sampai hari ni saya tak isap dadah lah. So nama tu melekat sampailah sekarang. Dan dulu COBAIN, tapi lepas habis belajar pergi Everest berjaya, kemudian ada seorang abang daripada wartawan Malaysia lah, dia ada bagi tahu Gobin tu tukar nama lah kepada KOBIN. Wah, nama dia Abang Wanjai. Abang Wanjai panggil Gobin. So melekat lah sampai ni Gobin. Everest ni banyak mengubah hidup saya lah. Tapi masa tu usia baru 22 tahun, masa bayi awak sekarang. So banyaklah latihan-latihan yang saya hadapi, cabaran yang saya harungi bersama kawan saya Ahmad Ridwan. Pemilihan di UiTM, masa masuk UiTM ada selection dengan fitness level kena tinggi. Dan masa tu arwah Cik Fauzan lah, beliau pendaki Everest 97. So bila dia jadi pensyarah, sebelum tu dia pegawai pusat sukan UiTM. So daripada situlah dia banyak bagi dorongan lah. Kita orang pergi 2-3 negara untuk mempersiapkan diri pergi ke Everest. Dan alhamdulillah saya dan Ahmad Ridwan terpilih pergi ke Everest pada tahun 2004. Itulah bermulanya tercetusnya pendakian Everest. Dan alhamdulillah latihan selama 2 tahun itu yang membuatkan saya dan Ahmad Ridwan berjaya sampai ke puncak pada 16 Mei 2004 yang lalu. Okey, soalan saya macam mana Datuk sendiri niat diri Datuk untuk terima represent lah UiTM untuk mendaki tu? Okey, saya pada awalnya create saya punya peluang sendiri. Saya cakap dengan Cik Fauzan saya nak pergi Everest, dan masa tu saya perlukan teman dan kawan. Selepas balik Everest 2002, Everest Base Camp, saya rasa nak pergi Everest dan saya pergi buat selection dan alhamdulillah terpilih. Dan saya kata saya nak naik Everest lepas tu. So kami cari sponsor sama-sama dan alhamdulillah pada tahun 2003 saya dengan Mak Ridwan pergi ke France dengan New Zealand untuk technical climbing, alpine climbing. Dan barulah kita orang ready nak pergi Everest pada tahun 2004. So UiTM banyak membantu kami, banyak jugalah yang kami harungi di sana, latihan bersama dan sebagainya. Dan tercetuslah idea tu untuk saya buktikan bahawa sebenarnya orang Melayu ni boleh berjaya sebenarnya kalau kita diberi peluang. Why not? So saya nampak itulah ruang yang saya boleh ubah diri saya dan keluarga saya. Sebab saya ni adik-beradik ramai 16 orang. So belah mak saya 12 orang. So kami ni anak-anak budak-budak setinggan duduk di KL, pindah ganda. So inginkan perubahan, harus ada jati diri dalam hidup untuk membantu keluarga. So bila dapat peluang pergi Everest ni bukan maksudnya balik Everest jadi orang kaya, tapi ada something yang berbeza dengan orang lain untuk kita kongsi. Sebelum untuk menaik Gunung Everest tu, Datuk kena buat teknikal tu semua. Teknikal tu diorang mengajarkan macam mana? Dia akan banyak ajar tentang rope, penggunaan jumar, penggunaan ice axe, macam mana pakaian yang perlu kita bersesuaian dengan Everest, macam mana ketinggian ni, pakaian ni harus macam ni, jangan pakai cotton, kalau pakai kena pakai linen dan sebagainya. Dan perjalanan latihan pakai crampon tu, kasut boot kena mana, sesuai mana, itu yang membuatkan kita orang harus bersedia. Saya pernah jumpa Tuan M, dia cakap kalau nak jadi hero, jangan jadi hero yang bodoh.
So you prepare. You nak belajar naik kereta pun, you kena bawa kereta laju-laju pun, you kena belajar daripada awal. Daripada apa tersanggup-sanggup kan. So itulah sebenarnya ilmu dalam hidup ni, kita kena ada guru. So saya ambil pengalaman daripada Cik Fauzan, daripada pengalaman pendaki-pendaki lain, Morgan dan Mohandas, dan tengok pendaki luar negara. So itu yang membuatkan saya ready untuk naik Everest pada tahun 2004. Macam mana perasaan Datuk? Datuk dah sampai kat puncak tu. Saya nak tahu satu je lah. Datuk menjerit ke? Datuk menangis ke? Datuk macam, ya Allah, aku tak sangka aku sampai ke puncak ni, Allah. Pertama saya azan, saya ucapkan tiga langkah. Alhamdulillah, saya langkah sebelum puncak. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mat, kita dah sampai, Mat. Dan saya dengan Mat Ridwan sampai. Memang masa tu saya dengan Mat dah tak tahu nak cakap macam mana. Perasaan yang nak digambarkan memang menangis tu dah lah. Dia memang menangis dalam hati. Memang menangis sambil ketawa, sambil gembira tu. Tak tahu nak cakap macam mana. So saya anggap kejayaan itu banyak membuatkan saya bersyukur pada Allah. Dan yang kedua, saya nampak macam mana saya sampai puncak tu, perasaan saya ialah saya selamatkan mak ayah saya kat puncak. Saya ada tanam psikologi dalam hidup. Sebab dalam diri saya semasa saya daki, saya nampak mak ayah saya ni masa dekat puncak Everest. Diorang dalam keadaan kesejukan, dalam keadaan bahaya. So kau sebagai seorang anak yang adik-beradik ramai ni, at least salah seorang ataupun semua pun sebenarnya akan nak selamatkan. Tapi saya diberi ruang untuk ke depan. So why not, saya kata nak tak nak ke, hidup ke mati ke, saya nak sampai puncak untuk selamatkan mak saya, ayah saya. Sebab diorang boleh besarkan kami 14 orang ni. Kenapa 16 orang ni, kenapa kami tak boleh? Salah seorang yang tak boleh selamatkan. Kenapa kami tak boleh selamatkan mereka kan? So itu psikologi saya. Saya syukur pada Allah, alhamdulillah. Sampai puncak, turun dengan selamat walaupun exhausted. Daripada berat 86, turun 16 kilo dalam masa sebulan. Turun 16 kilo sebulan? So terus achieve a dream that you never dream. Bila Datuk turun tu, ada tak lebam ke cacat cela kat Datuk tu? Alhamdulillah, so far memanglah kadang-kadang pendakian Everest ni dia punya risiko frostbite. Jari ni boleh. Datuk kena tak? Tak kena. Okey. Tapi saya cerita mana-mana yang kena lah. Risiko dia kena high altitude, pulmonary edema, cerebellum edema, kena paru-paru berai. Dan kadang-kadang pulmonary edema ni bila kita punya cerebellum ni, kita punya mind tak subconscious mind, separuh sedar. So boleh beku, semua kita jadi macam boleh, itu yang jadi bahaya. Dan yang bila paling teruknya frostbite. Bila frostbite ni jari kita jadi darah tak masuk, dia jadi beku, dia kekebas, lama-lama dia jadi hitam. Betul. Bila dia hitam, dia jadi kecut. Dan dia boleh patah macam tu. Boleh patah. Terlepas Everest, saya kalau nak tahu, Fazik nak tahu. Betul saya memang nak tahu. Okey, saya buat proposal, saya nak keliling dunia. Sebenarnya awal-awal saya nak berlari keliling dunia tau. Bila saya tengok macam Forrest Gump. Tapi Forrest Gump lari satu Amerika. Tapi saya nak lari keliling dunia. Tetapi bila saya nak lari keliling dunia, saya fikir-fikir, bila saya dah cuba dekat Semenanjung pun memang gila lagi nak lari kan. So bila saya fikir-fikir, baik saya kata better saya cuba berbasikal dengan berlari. 2007 sampai 2008, 8 bulan setengah saya baru kayuh basikal daripada Los Angeles sampai Washington DC. Los Angeles sampai Washington DC. Saya terbang ke Europe. Saya kayuh di beberapa negara di Europe, masuk ke Syria, Jordan. Turki, masuk Syria, Jordan sampai ke India. Saya kayuh ke India lah sekali, dan daripada Delhi to Kolkata terbang ke Australia. Daripada Australia lah saya ada macam overuse lutut saya habiskan juga dengan motosikal. So saya tak nak balik macam tu je. So saya dari Australia saya pergi ke Europe. Daripada Australia saya terbang ke Jepun, Korea dan juga China, balik Malaysia. Balik motor Suzuki Smash 100cc, ada saya sewa motor, ada saya ni. So saya travel lah seorang-seorang sampai ke ni, dan akhirnya habis je basikal tu 2008, saya kata what next? What's next? Okay. I still tak rasa puas. Tapi sebenarnya berbasikal tu satu benda yang saya boleh kongsikan. Saya ni daripada umur 12 tahun saya mengaji. Tapi saya tak pernah khatam. I want to change my life. I rasa kosong. So aku rasa aku nak jadi seorang hamba yang ada hidup dalam ada meaning. Dan tahu menuju hidup ni nak menuju akhirat sebenarnya. Betul. Mula-mula tak tahu apa pun. Aku nak kayuh aku nak kayuh, nak pergi melawat masjid lah. Aku tak pernah khatam, aku nak khatam Quran. Dan alhamdulillah aku dapat khatam kat Vietnam. Walaupun satu hari satu ain, tapi itu impian aku. Dan tapi aku tengok nama aku pun Muhammad Mukarrabin. Mukarrabin surah Al-Waqiah, ayat yang hamba Allah yang hampir dengan Allah.
Kan? Tapi kalau aku tak jadi manusia seperti nama, apa guna nama aku cantik tapi dalam Islam, tapi hidup perangai macam orang gila. 2010 saya minta jom untuk pergi habiskan saya punya 7 benua. So dalam dunia ni ada 7 gunung tertinggi di 7 benua selain 14 gunung yang berketinggian 8,000 meter. So 7 summit ni all the 7 highest mountain in 7 continent. So aku nak daki 7 puncak tertinggi 7 benua. So alhamdulillah aku mulakan dengan Kilimanjaro, kedua pergi ke McKinley, Denali, US, the highest mountain in North America. Lepas tu pergi ke Aconcagua di North South America, pergi Vincent Massif di Antartika, yang keempat. Lepas tu pergi ke pergi ke Elbrus, Rusia, dan habiskan ke pendakian di Custom Pyramid, Irian Jaya, di benua Australasia. So habis je 7 summit. At the same time sebenarnya dalam 4 tahun tu saya tak nak berjaya seorang-seorang je. Saya sebagai presiden kelab KA7B, ajaklah semua. Saya ajak. Saya 2012 saya hantar 6 orang Pascal, budak-budak berenang askar ni, berenang selat Inggeris. So 6 orang berenang relay, seorang berenang solo. So alhamdulillah sekali trial berjaya. Semua berjaya. Budak-budak tu berjaya. So saya duduk tabut 13 jam setengah Aistino Taniu tu berjaya berenang selat Inggeris. 2013 saya hantar anak Felda pergi Everest. 2 perempuan, 5 lelaki. 7 sukses 100%. Sampai puncak juga. Sampai puncak Everest. So saya jadi mentor kepada dia orang untuk dia berjaya. Dan akhirnya 2014 saya hantar 8 orang berski di benua terbesar di dunia. Bukan benua. Pulau terbesar dunia, iaitu Pulau Greenland. So 8 orang ni, seorang lelaki bini, yang lain semua ni lah campur. Dia orang pergi ke daripada apa nama Ahmad Syalik tak ingat Tamajat ni. Terus dia cross sejauh 600 km. Dan akhirnya 2015 saya hantar seorang budak Kelantan ni, dia memang budak triathlete Ironman. Dia pergi berenang dia ski di Kutub Selatan all the way. Ski all the way 1000 km. Dan alhamdulillah 2017 saya dia dengan seorang lagi pergi ke Kutub Utara. So tiba-tiba lah bila saya dah habis Kutub Utara, Kutub Utara ni 111 km je. 100. Yang saya pergi last degree. 9 hari lah. Tapi memang gila jugalah pengalaman tu. Sebab saya dah lama tak pergi. So dia punya cuaca kat sana macam mana tu? Macam Kutub Utara ni dia 6 bulan siang 6 bulan malam. 6 bulan siang 6 bulan malam. So saya pergi masa bulan 4 lah. So alhamdulillah cuaca negatif 30 lah. Negatif 30? Negatif 30. Itu macam mana tu? Baju semua tu? Memang alhamdulillah lah, bila ada pengalaman tempat sejuk, dia berbeza dengan Everest. Sebab Everest ni high altitude. Dia high altitude, betul. So yang ni masalahnya kat Kutub Utara ni iklim lain. Iklim lain. Dia adalah titik yang ada di atas laut. Betul. So Kutub Utara ni dia punya iceberg. So ais ni yang bergerak ni kan. So kau kena kejar titik tu. Dia tak ada macam titik Kutub Utara ni, dia bukan kekal. Dia berjalan-jalan. Betul. So ais tu akan bergerak. So kau kena kejar. Salah silap-silap hari ni kau ski 20 kilo, tiba-tiba kau patah balik 4 kilo. Habis Kutub Utara. Dan why not, kawan saya kata, Bin, daripada kau dah boleh habis jadi Explorer Grand Slam kalau habiskan ke Kutub Selatan. So pergilah 2018 sebelum PRU tu saya pergi Kutub Selatan. Ski last degree. Saya tak buat all the way, saya buat last degree. Itu diiktiraf sebagai Explorer Grand Slam yang ke-43. Tan Sri Khalid Yunus. Dia salah seorang tokoh yang untuk orang cakap memperjuangkan outdoor activity semua ni kan. Datuk rasa penting tak untuk adanya tokoh macam ni untuk anak-anak muda sekarang tu? Tan Sri Khalid Yunus sampai hari ni adalah mentor saya dan ayah saya lah yang banyak memberi ruang kepada saya untuk berjaya. Dan daripada situlah bermulanya karier saya, dan saya cari peluang untuk saya berjaya dan terus berjaya. So syukur pada Allah, dan saya akan kenang jasa beliau. Semoga Allah balas dia dengan syurga insya-Allah akan datang dan panjangkan usia dia. Dan tapi saya nampak salah satu yang saya boleh tambahkan lagi, sebenarnya naik gunung ni sebenarnya sunnah Nabi. Selain berenang, berbasikal, berenang, berkuda dengan memanah ni. So kalau kita tengok kisah sirah para Nabi pun banyak yang Nabi naik gunung. So saya jadikan itu sebagai salah satu inspirasi saya untuk saya bukan nak kita nak jadi Nabi, kita nak ikut sunnah Nabi. So daki, berzikir, ingat Allah, turun, renung diri sendiri. Naik gunung ni ibarat macam kau belajar kau menjadi tua. Makin lama makin slow, makin lama. Itulah perjalanan hidup kau. Bila kau dah jadi tua, kau jadi slow jalan. So akhirnya
sampai masa kau akan berhenti kat puncak, iaitu tahap kematian kau. Biarlah kau mati dalam keadaan berjaya. Betul. Okay guys, apa-apa itu saja untuk hari ni. Alright, untuk on the way pada hari ni. Kita akan bersama celebrity kita bersama DQ, Datuk Govin kita. Alright, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.